Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu taala kerana kita dapat dipertemukan lagi untuk sesi pembelajaran ilmu faraid. Pada pertemuan kali ini kita akan menyambung kepada kaedah at-tashih pada siri yang pertama sebelum ini. So, pada kali ini adalah siri kedua untuk melihat beberapa kes yang melibatkan penyelesaian kaedah agihan ini dalam sesuatu kes faraid. Kita masih dalam kategori at-tashih, iaitu salah satu kaedah yang dibincangkan oleh ilmuwan faraid dalam komponen yang ketiga, iaitu kaedah agihan. Pada pertemuan yang lepas kita telah menceritakan tentang dalam menentukan suatu tashih, iaitu fungsinya untuk menentukan setiap saham yang terhasil adalah menyamai dengan bilangan waris yang ada. Biasanya melibatkan waris si mati yang mempunyai bilangan yang ramai. Kita telah terangkan tiga situasi tersebut. So, kita akan cuba apply kerana pada pertemuan yang lepas, contoh-contoh yang saya bawa adalah berkaitan dengan bilangan waris yang ramai hanya pada satu kelompok sahaja. Pada pertemuan kali ini, kita akan cuba melihat kes-kes yang mana bilangan waris itu ramai daripada beberapa kelompok. So, dalam pertemuan kali ini, tashih yang kita akan lihat ialah bilangan waris yang ramai daripada beberapa kelompok waris. Kita akan cuba apply apa teori yang pernah kita sebut pada siri yang pertama sebelum ini. Cumanya dia melibatkan nombor yang banyak lah. So, ada 4 situasi yang menerangkan bagaimana untuk menentukan ataupun kaedah agihan ini diselesaikan bagi setiap waris dapat saham yang angka bulat tanpa berlaku perpuluhan ataupun pecahan. Ada 4 situasi yang kita terangkan, akan kita terangkan beserta contoh. Pertama ialah apabila bilangan waris sama di setiap kelompok waris. Maksudnya setiap kelompok ada bilangan yang ramai, tetapi apabila kita perhatikan nombornya adalah sama. Situasi yang kedua ialah bilangan waris berpadu di setiap kelompok waris. Istilah berpadu sekali lagi ialah nombor yang besar boleh dibahagikan dengan nombor yang kecil. Yang ketiga, bilangan waris bersepakat di setiap kelompok waris. Bersepakat maksudnya dua nombor yang boleh dibahagikan dengan satu angka pada saham dan juga bilangan waris. Dan yang ketiga ialah bilangan waris yang berlainan. Yang ini tidak sama-sama sekali dengan nombor 1 hingga nombor 3. Yang pertama sekali, kita melihat kepada bilangan waris yang sama di setiap kelompok. Cara ataupun langkah yang mudah untuk kita perhatikan untuk penyelesaian kes agihan ini ialah ambil satu sahaja nombor yang sama tersebut. Kemudian nombor tersebut akan didarabkan kepada asal masalah kes tersebut dan juga saham yang ada untuk menyelesaikan ataupun menjadikan nombor yang baharu. Kemudian barulah kita agihkan kepada waris-waris yang ada dari setiap kelompok. So, kita datangkan contoh, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 4 orang anak perempuan, 3 orang nenek dan 3 orang bapa saudara seibu sebapa. Apabila kita selesaikan, inilah jadinya 4 anak perempuan akan mendapat 2/3, 3 orang nenek akan dapat 1/6 dan 3 bapa saudara akan mendapat asobah bin nafs. Ini penyelesaian saham yang terakhir. Apabila kita perhatikan, antara nombor yang bermasalah ialah hanya berlaku pada 3 orang nenek dan juga 3 orang bapa saudara. Yang mana satu saham, satu bahagian tidak boleh diserahkan kepada 3 orang. Begitu juga dengan satu saham di bahagian bapa saudara tidak boleh diserahkan kepada 3 orang. Dia akan berlaku perpuluhan. Dalam faraid kita tak mahu perpuluhan tersebut. Manakala bagi anak perempuan tidak berlaku masalah sebab 4 saham itu mudah diberikan kepada 4 orang anak perempuan. So, apa yang terjadi apabila kita perhatikan nombor 3 orang nenek dan 3 bapa saudara, maka nombor itu adalah nombor yang sama. Apabila sama, kita tidak perlu mengambil kedua-dua nombor. Memadai untuk kita ambil satu nombor sahaja untuk kita darab. Maka 3, dalam kes ini adalah 3. So, kita akan darab pada keseluruhan nombor di bahagian saham ini dan dimulakan dengan
asal masalah. 6 darab 3 ialah 18. Bila bawah didarabkan dengan 3, keseluruhan yang di atas pun akan didarabkan dengan 3. Okey. Apabila kita darabkan 3, maka agihan itu lebih mudah berlaku. 12 per 18 itu untuk anak perempuan. 12 bahagian saham boleh diberikan kepada 4 orang anak perempuan. Bermakna setiap seorang anak perempuan mendapat 3 bahagian daripada faraid, daripada 18 keseluruhannya. Begitu juga dengan 3 orang nenek akan mendapat setiap seorang mereka ialah 1 per 18 dan 3 orang bapa saudara akan mendapat 1 per 18 juga. Dalam kes ini, 2 kelompok yang dimaksudkan yang mendatangkan sedikit masalah ialah nenek dan bapa saudara, tetapi kedua-duanya mendapat ataupun menunjukkan bilangan yang sama iaitu 3. Situasi yang kedua ialah apabila bilangan waris berpadu di setiap kelompok waris. Dalam kes ini, ambil nombor yang terbesar dan darabkan nombor tersebut kepada asal masalah dan saham untuk menghasilkan nilai yang baru. Dan kemudian langkah yang ketiga ialah kita agihkan saham tersebut kepada setiap waris. Kita datangkan contoh. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 4 orang isteri, 3 orang nenek dan 12 orang bapa saudara seibu sebapa. Ini pakcik lah kepada si mati. Kita tengok semua adalah bilangan yang ramai. Bermula daripada isteri, nenek dan bapa saudara. Apabila kita selesaikan daripada 12 bahagian, kerana 4 dan 6 boleh bertemu pada gandaan 12. Okay. 3 mempunyai masalah untuk diagihkan kepada 4 bahagian. 2 juga bermasalah untuk diagihkan kepada 3 bahagian. 7 juga bermasalah untuk dibahagikan kepada 12 orang. Okay. Walaupun kita perhatikan antara nombor-nombor bilangan waris dari pelbagai kelompok ini iaitu 4, 3 dan 12. Okay. Apabila kita perhatikan, rupa-rupanya nombor ini boleh berpadu atas nombor 12. Iaitu nombor yang besar boleh dibagikan kepada nombor yang kecil. 12 boleh bagi 3 dan 12 boleh bagi kepada 4. Jika ini yang terjadi, maka kita ambil sahaja nombor yang besar ini untuk didarabkan kepada saham dan juga asal masalah. Kita mulakan dengan nombor yang bawah iaitu 12 darab 12 bersamaan dengan 144. 3 darab 12 bersamaan 36, itu untuk isteri. So, isteri boleh setiap seorang isteri boleh dapat 9 bahagian iaitu 36 bahagi 4. Baru nombor itu mudah diagihkan. 2 darab 12 adalah 24, itu untuk 3 orang nenek. So, 24 mudah diagihkan untuk 3 orang. Maka setiap seorang akan mendapat 8 per 144. Manakala 7 kali 12 bersamaan 84. 84 untuk 12 orang bapa saudara. Okay, 12 orang. 84 boleh bagi 12 iaitu bersamaan dengan 7. So, pecahan akhir inilah yang setiap orang ingin ketahui bahagian mereka yang akan didarabkan dengan harta sebenar si mati. Iaitu pecahan yang telah didarabkan dengan nombor 12 tadi. Okay, ini tasheh ataupun kita nak selaraskan supaya bilangan saham itu dapat dinikmati oleh setiap waris. Yang ketiga, bilangan waris bersepakat di setiap kelompok waris. So, langkah yang kita tekankan ialah ambil hasil nombor yang sepakat yang boleh dibahagikan antara bilangan waris dan saham bagi setiap kelompok. Kemudian darabkan nombor tersebut dengan asal masalah dan saham-saham waris untuk menghasilkan nilai yang baharu. Dan yang terakhir sekali, agihkan saham seperti biasa kepada setiap waris. Kita datangkan contoh. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 3 orang isteri, 6 orang anak perempuan, 2 orang nenek dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. 3 orang isteri layak mendapat 1/8 kerana si mati meninggalkan anak, zuriat. 6 orang anak akan mendapat 2/3 kerana lebih daripada seorang. 2 orang nenek akan mendapat 1/6 kerana tiada ibu yang menghalangnya. Dan yang berbaki untuk saudara lelaki. Saudara lelaki asobah. So, kita selesaikan seperti biasa 8, 3, 6. Dan inilah penyelesaian untuk setiap waris. Cumanya yang bermasalah hanya bahagian nenek dan juga bahagian anak perempuan. Sedangkan untuk saudara bapa boleh mendapat 1 dan juga 3 saham boleh diagihkan kepada 3 orang isteri. Apabila kita perhatikan 6 orang anak perempuan dengan 16 saham yang dimiliki, rupa-rupanya 2 nombor ini sebenarnya boleh dibahagikan dengan 1 angka, iaitu boleh dibahagikan dengan 2. Oleh itu,
di bahagian anak perempuan ini hendaklah dibahagikan dengan 2. Ini dia, 6 bahagi 2 bersamaan dengan 3. Nilai 3 ini kemudian didarabkan dengan bilangan nenek. Ya, ini 3 darab 2 bersamaan dengan 6. Kalau setiap kelompok ini kalau ada nilai yang berbeza perlu didarabkan. So, maka keseluruhan pecahan ini iaitu bermula dengan asal masalah dan juga saham perlu didarabkan dengan 6, maka menghasilkan nombor yang sama, nombor 144 untuk nombor yang baru iaitu 24 darab 6 bersamaan 144. Bila bawah itu didarabkan dengan 6, atas juga perlu didarabkan dengan 6, maka inilah hasilnya. Dan apabila kita perhatikan setiap satunya boleh didarab ataupun dibahagikan dengan setiap orang bilangan waris di sini, iaitu 18 boleh dibahagikan dengan 3, iaitu seorang isteri akan dapat 6. 96 bahagikan 6 akan dapat 16 bahagian, dan juga 24 dibahagikan dengan 2 dapat 12 bahagian. Saudara lelaki tak perlulah sebab bilangannya seorang sahaja. So, bilangan inilah yang nak cara untuk menentukan tasheh bagi setiap seorang yang ada dalam waris tersebut. Dan itu pun ilmu faraid, setiap seorang nak mengetahui bahagian mereka daripada harta pusaka. Dan langkah yang ataupun situasi yang keempat, yang ini apabila nombor bilangan setiap kelompok waris berbeza. So, ambil hasil darab nombor yang berlainan bagi setiap kelompok. Kemudian kita darabkan dengan asal masalah dan saham waris seperti biasa. Dan akhir sekali kita agihkan saham tersebut kepada setiap waris. Kita datangkan contoh, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 2 orang isteri, 3 orang saudara perempuan seibu sebapa dan 3 orang saudara lelaki sebapa. Ini adalah penyelesaiannya. 2 isteri akan mendapat 1/4 kerana si mati tidak meninggalkan zuriat. 3 saudara perempuan seibu sebapa akan mendapat 2/3 kerana memiliki lebih daripada seorang, 3 orang. Dan 3 orang saudara lelaki yang akan mendapat asobah, iaitu nilai baki. Apabila kita lihat ataupun kita selesaikan seperti biasa, macam konsep taksil sebelum ni, 4 dengan 3 boleh berjumpa pada nombor 12. Cuba kita perhatikan. Antara nombor-nombor bilangan waris setiap komponen ini ada masalah ataupun berlainan. 3 tidak boleh dibahagikan dengan 2, 8 tidak boleh dibahagikan dengan 3, 1 juga tidak boleh dibahagikan dengan 3. Cumanya pada situasi ini 3 dan 3 adalah sama, so kita ambil satu je nombor, dan yang perlu didarabkan ialah 2 dan 3 sahaja sebab nombor ini adalah nombor yang tidak sama dan berlainan. So ambil hasil darab nombor tersebut iaitu 2 darab 3 menghasilkan 6. Kemudian 6 itulah yang akan didarabkan dengan asal masalah yang lama dengan saham-saham yang sedia ada. Maka apabila kita darabkan 12 darab 6 akan menghasilkan 72 iaitu asal masalah yang baru. Maka akan diikuti dengan nombor-nombor yang lain iaitu bagi isteri 18 boleh dibagikan kepada 2 orang. Setiap orang isteri akan mendapat 9 bahagian. Bagi saudara perempuan ada 3 orang tetapi nilai keseluruhan adalah 48. Kita boleh bagi 3. So setiap seorang akan mendapat 16. Manakala setiap daripada saudara lelaki sebapa akan mendapat 2 bahagian. Sebab 6 boleh dibahagikan dengan 3 orang. 3. So itu antara pendekatan ataupun kaedah yang digunakan dalam tasheh untuk melihat bagaimana bilangan itu akan berlainan dari setiap kelompok waris. Kenapa kita perlu tahu? Sebab sekali lagi dalam ilmu faraid, lain keluarga, lain waris dan bilangan waris masing-masing. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.